Hai, selamat datang. Is it? Okay, so this is awkward. Hai, selamat malam semua. So, malam sebab this is recorded malam. So that's why saya in my pajama. So, video ni just untuk macam cerita what is the process yang aku lalui untuk aku proses yang aku lalui sepanjang aku ada interview temuduga dengan SPP Sabah sampailah sekarang, which I'm currently waiting for my interview result. So kita akan cerita pasal timeline lah. So which iklan pengambilan pegawai pendidikan di J41 diwawarkan di page SPP. Aku tak ingat bila. Waktu iklan tu memang aku ada buat, memang waktu iklan tu keluar memang aku orang kata kemas kini lah punya maklumat. Lepas tu lagi satu sebab aku punya permohonan tu sudah orang kata expired. Sebab SPP untuk pemohon permohonan di SPP dalam sistem SPP dia valid for 1 year je. Jadi aku pun apply lah waktu tu, aku apply waktu 2020. So obviously expired sudah sebab this year is 2021. Aku apply waktu 2020 tu waktu dalam bulan 3, bulan Februari begitu. So yep, expired sudah. Jadi waktu iklan pengambilan pegawai pendidikan di J41 kelahiran Sabah dibuka, aku kemas kini semua dan aku buat semula permohonan lah. Tapi permohonan aku tu pun masuk sistem selepas 3 kali aku cuba. Itu pun waktu ketiga tu I think more than a week baru dia muncul dalam sistem. Sebenarnya kita tahu muncul dalam sistem dorang adalah bila kita buat semakan. So akan ada linda or anything lah. So ni contoh dia lah. Bila kita buat semakan dia muncul. So pada bulan aku rasa aku sudah tengok tadi dia punya tarikh, tapi aku lupa balik. Rasanya March I guess, 27 March. Tak lah, nanti tarikh tu muncul sini. Boleh buat semakan, tapi bukan semakan untuk penghantaran dokumen dengan pihak SPP lah. So alhamdulillah layak. So dia ada bagi arahan, dia ada bagi step lah begitu. So bukan step, senarai dokumen yang dia mau kita hantar. So ini contoh dia. So bila sudah tidak. Jadi memang ambil masalah juga mau susun sebab dia mau salinan IC, dia mau salinan sijil lahir, dia mau salinan sijil SPM, dia mau salinan scroll, salinan transkrip waktu di UN, so on lah. So waktu tu memang ambil masalah sebenarnya kau mau susun sebab kau kena cari benda tu kan. So I have a bunch of copy sebenarnya, tapi none of the copy adalah saya punya IC yang the latest one, sama my transcript sama my scroll lah. Time tu belum dapat pengesahan, belum disahkan oleh PPD and etc. PPD or anyone else lah yang layak mengesahkan salinan tersebut. So macam bilik aku ni dari atas katil sampai atas lantai memang bersepah aku punya sijil-sijil sama salinan semua. Sebab kenapa dia bersepah? Satu, dorang akan minta untuk kau scan benda tu untuk hantar sama dorang. Lepas tu dorang minta scan berwarna. So obviously time tu memang aku scan pakai aku punya je lah,
printer. Tapi yang salinan tu aku scan pakai handphone. So mau jimat. I'm quite stingy about this thing. So aku scan pakai apps ini. Ni apps di handphone lah. Yang satu lagi directly pakai aku punya printer. So selepas tu kau sudah hantar tu dokumen. Time ni sebenarnya time kau hantar dokumen ni, kau boleh nasihat kawan-kawan kau yang mana anda dapat tu kan. Yang mana contoh bila dorang buat semakan di semakan tu, tiba-tiba dorang dah dapat ataupun maaf anda tiada dalam urusan kah, begitu kah? Anda pasti layak dia apa. Sebenarnya orang-orang yang begitu, orang calon-calon bakal guru yang tidak dapat, yang tidak pas untuk mengikuti hantar dokumen tu, sebenarnya waktu tu kamu boleh buat rayuan. Kamu buat rayuan secara email lah. Nanti adalah dia punya arahan. So arahan dia tu, so just follow arahan dia tu je. So lepas tu kau kena tunggu lagi sebab kau mau dapat kau punya jadual temu juga. Okay, so waktu in the middle of process timeline yang kau tunggu tu, diorang akan buat semakan lah mengenai kau punya dokumen yang kau hantar. So macam aku, ni apa aku buat lah. Aku dah tahu lah yang lain buat macam mana, ni apa aku buat. So aku akan sediakan salinan asal sama salinan yang dah asal. Ini contoh dia lah. Lepas tu aku akan hantar dua-dua ni. And then dekat senarai semak tu aku akan tick contoh macam salinan IC. Kita bagi yang ori kan, yang asal, dokumen asal. So tick lah di bahagian asal. Lepas tu aku bagi juga aku punya yang ori. Sebab waktu tu Sabah macam boleh lagi pergi PPD apa semua untuk minta pengesahan tu. So aku pergilah buat. Bukan aku, bapa aku pergi buat. Sebab waktu tu aku ada kelas tutor. So ya, aku tick bahagian salinan sama bahagian dokumen asal. Tu apa aku buat lah, aku memang sertakan semua yang ori, yang asal sama yang salinan kecuali MQA. MQA aku nak buat salinan. Sebab aku nak tahu MQA tu sijil dia memang begitu kah? Benda tu dikira sijil kah? Tidak. So aku just bagi yang asal je MQA. Yang lain semua ada salinan, ada yang asal. Okay. Lepas tu kau kena tunggu lagi untuk kau dapat kau punya jadual lah, macam yang aku cakap tadi. So on 15 April 2021, I can check my, boleh check lah kau punya apa, jadual temu duga. Jadual temu duga. So waktu check tu dia keluar macam ni. So alhamdulillah rezeki seketul Safwana yang tak malu meminta mama dia hari-hari doakan supaya dapat interview, supaya dapat kerja tahun ni. Jadi alhamdulillah lah dapat interview tu. So memang macam aku lost focus lah sikit sebab kau bayangkan aku punya jadual interview 19. Aku dapat tahu aku layak interview 15. So preparation yang aku ada hanyalah 15, 16, 17, 18. Itu pun 15 aku macam still kelang kabut lagi sebab esok aku ada kelas. So aku tengah fikir macam mana aku mau ajar orang, macam mana aku mau susun. So waktu 15 tu memang aku tengah, orang kata, recollecting myself supaya aku boleh susun aku punya bila aku mau belajar untuk interview, bila aku mau belajar untuk ajar budak, bila aku mau help my have my free time to be relaxed and everything and so on lah kan. So 16 tu aku ada simulasi sama dorang, mau test line je. Jadi time tu memang macam apa ni, macam mana mau kasih mute ni, macam mana mau on camera and everything. Sebab aku sangat noob pasal Webex, sebab tak pernah guna pun benda tu and tak pernah tahu pun benda tu je kan. Jadi waktu tu memang macam, kau bayangkan lah, nervous. Sudah kau nervous mau interview, tiba-tiba nervous lagi kau punya Webex ada problem. So tu kau nak dengar orang bercakap, dibilang aku punya line yang tak baik. Padahal orang memang nak bercakap time tu. Sakitnya hatiku, geram aku. Jadi macam 16 malam tu
aku try lagi Webex, tapi bukan aku seorang lah, dengan member-member aku lah yang dapat interview time tu. So lepas tu memang kami bincang pasal memang kami bincang pasal what will be us, apa semua lah isu-isu lah time tu, sampai aku buat nota benda buku. Lepas tu 17 tu aku buat lagi Webex sama aku punya kawan, tapi malam sebab pagi aku kerja. So Webex sama Google Meet juga. Webex time tu boleh try 50 minit saja sebab aku bukan premium. So Google Meet boleh sepanjang-panjang masa yang kau mau. Jadi waktu tu memang aku buat memang kami bincang banyak isu lah, pasal markah SPM, bukan markah, grade dia diturunkan, dia punya pemakahan lah, grading dan pemakahan dia diturunkan, pasal isu tentu kuat, pasal isu wilayah Sabah sama wilayah Sarawak. So kami bincang juga. Lepas tu banyak lah lagi benda yang kami bincang pun sebenarnya kami risau juga benda tu dah masuk, sebab benda yang kami bincang tu majority benda macam fakta bah. Dia bukan fakta ni, maksudnya ada yang apa kami belajar, contoh macam FPK, pasal pendidikan kebangsaan, pasal apa ni, pasal jenis ujian-ujian. Kita ada ujian lisan, kita ada ujian bertulis, apa semua tu, orang punya jenis formatif, summatif, apa semua tu kan. Yang kami risau time tu, malam tu, memang pasal 100% pasal isu. So kami dah tahu isu apa sebenarnya yang ada. Lepas tu lama kelamaan macam muncul lah isu tu, tapi one by one lah. Dan pada 18 pun sama, kami ada meeting 16, 17, 18. Okay, 18 tu pun sama. Itu meeting and bukanlah meeting bincang isu, and itu last day kami bincang and try Webex secara ramai-ramai. Jadi time tu memang macam memang bincang 100% lah. Dan time tu juga, dah ingat isu tu muncul time 17 ke 18. Tapi ada satu isu tu pasal sekolah yang dia kasih spesifik setiap kelab atau sukan permainan tu bangsa mana yang boleh join. So tu one of issue yang kami ada lah. Lepas tu kami bincang juga contoh macam kalau kami berminat mau posting pergi bahagian pedalaman Sabah, macam mana kami mau tinggal jawab itu. Lepas tu kalau kena tanya apa kelebihan, macam mana mau jawab apa semua. Jadi memang macam susah lah juga, bukan susah mau bagi orang kata jawapan yang menyedapkan hati dorang bah. So waktu tu memang kami curi-curi jawapan satu sama lain, tukar idea apa semua, tukar pandangan apa semua. So memang the thing yang macam bantu kau untuk interview lebih-lebih lagi secara online ni, bila kau ada discussion dengan kawan-kawan kau. So even waktu tu macam isu tu kau rasa macam unrelevant and kau tiada idea mau jawab macam mana, tapi bila kau bincang ramai-ramai ni kan, yang seorang sini, seorang situ, seorang sini, so everyone have their own opinion. So opinion dorang tu boleh bantu kau untuk dapat jawapan and untuk kau ulas lah benda tu menggunakan poin yang dorang ada. Lepas tu kau boleh ambil poin dorang tu, lepas tu kau boleh buat ulasan sendiri. Tapi ulasan sendiri tu kau bincang lah dengan kawan, betul kan? Tak kau rasa ulasan yang kau bagi tu, at least dorang boleh bagi dorang punya pandangan lah. So and dorang boleh correct kan kau punya lah. Dorang boleh correct kau punya perception, your opinion and so on lah. So yep, that is my interview 19 hari bulan sampai hari ni. Which I still am waiting for my IV result. So so macam itulah. So lebih-lebih lagi sekarang tengah gempar pasal pengambilan guru one off. Ada 18,702 kekosongan yang boleh diisi, dan subjek yang kritikal adalah 5 ni untuk sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Jadi option aku tiada, option aku matematik, and aku pun sekarang tengah berfikir lah kalau aku tidak dapat. Tapi
kalau bukan rezeki, bukan kalau aku nggak dapat, kalau bukan rezeki aku dalam masa terdekat ni, what do I have to do to be diambil untuk interview kali kedua pula. Tapi aku mengharap sangat-sangat yang aku akan dapat penempatan dalam masa terdekat ni, which mean aku dapat penempatan based on IB aku pada interview aku pada 19 April, rather than I'm going to have my IB again, my interview again after July lah. Sebab what I'm sure, a lot of my friend yang belum lagi posting, and I am really hoping that dorang pun posting. Sedangkan yang waktu aku dapat penghantaran dokumen tu pun, time situ je aku mengharap sebenarnya. Sebab ada kawan-kawan aku yang semenanjung, bila dorang mau cek dorang punya jadual temu duga, dikata di situ maaf anda tidak berjaya. So I was really afraid that aku pun dapat begitu, but ya Allah, perjalanan yang aku lalui dan alhamdulillah aku berjaya untuk pergi sampai IB, dan aku sudah pun interview and currently waiting for the result yang sangat-sangat mendebarkan, dan harap-harap dia akan, result tu akan keluar secepatnya. So I really wanted to know the result so that my anxiety mau posting apa semua can go away just like that. So I really hope sangat, ya Allah, daripada yang tengok ni, kepada yang tonton ni, tolong doakan saya dan rakan-rakan saya dan mana-mana graduan pendidikan akan dapat posting pada pengambilan guru one off ni, dan juga kepada kawan-kawan saya yang interview, kawan saya dan the calon-calon yang interview sama-sama saya waktu 19 April and so on. Sabah Sarawak lah, sebab Sabah Sarawak yang belum dapat result dorang ni, doakan calon-calon yang interview kelahiran Sabah, kelahiran Sarawak dari April tu akan dapat penempatan sebelum iklan 7 ni keluar. So that's all from me. Bye.